اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث سكفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. Maka apakah yang menyebabkan kamu berpecah menjadi dua golongan terhadap kaum munafik itu? Padahal Allah telah menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Adakah kamu pula hendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Padahal sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya. Mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Maka dengan demikian, menjadilah kamu sama seperti mereka. Oleh itu, janganlah kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat kamu, sehingga mereka berhijrah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam. Kemudian kalau mereka sengaja berpaling engkar, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu menemuinya. Dan jangan sekali-kali kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat atau penolong, kecuali orang-orang yang pergi meminta perlindungan kepada suatu kaum yang ada ikatan perjanjian setia antara kamu dengan mereka, atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa berat hendak memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Dan jika Allah menghendaki, ia menjadikan mereka berkuasa melawan kamu, kemudian tentulah mereka memerangi kamu. Dan pada itu, jika mereka membiarkan kamu dengan tidak mengancam atau mengganggu serta mereka tidak memerangi kamu,
dan mereka menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu suatu jalan yang membolehkan kamu memerangi atau menawan mereka. Kamu juga akan dapati golongan-golongan yang lain yang pura-pura Islam supaya mereka beroleh aman dari pihak kamu. Dan sebaliknya mereka melahirkan kekufurannya supaya mereka beroleh aman dari pihak kaumnya yang masih kafir. Tiap-tiap kali mereka diajak kepada fitnah pencerobohan, mereka segera terjerumus ke dalamnya. Oleh itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan terus mengganggu atau berpihak kepada musuh dan tidak pula menawarkan perdamaian kepada kamu dan juga tidak menahan tangan mereka daripada memerangi kamu, maka hendaklah kamu bertindak menawan mereka dan membunuh mereka di mana sahaja kamu menemuinya. Kerana mereka lah orang-orang yang kami jadikan bagi kamu alasan yang terang nyata untuk bertindak terhadapnya. Masih kita berada dalam surah An-Nisa, surah yang keempat pada juzuk yang kelima, bermula ayat 88 sehinggalah ayat 91. Kesemua ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala hendak mendedahkan sifat-sifat munafikin dan segala permusuhan mereka, tipu daya mereka dan usaha yang berterusan mereka untuk mengkafirkan orang Islam. Ini satu usaha mengkafirkan dari dalam. Dan bagaimana kita nak bermuamalah dengan mereka? Kita tahu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran pada surah yang lain betapa orang kafir ingin memurtadkan orang Islam. Betapa mereka ingin menjadikan orang Islam mengikuti mereka. Maka orang yang cuba merosakkan akidah umat Islam daripada luar, maka mereka ini dikenali dengan mudah. Masalahnya ialah orang yang berada dalam Islam. Mereka duduk dalam Islam tetapi mereka sibuk untuk meragu-ragukan orang Islam terhadap agamanya sendiri. Bahkan mereka sibuk untuk menimbulkan segala kecelaruan dalam agama. Ya, mereka buat grup-grup agama juga, tapi tujuan mereka untuk menghina Islam daripada dalam. Memecah belahkan umat Islam, melaga-lagakan umat Islam. Maka kelompok ini disebut golongan munafikun. Yang ayat yang kita bacakan ini mendedahkan tentang golongan mereka. Bila Allah Ta'ala menyebut pada ayat-ayat sebelum ini tentang jihad menentang musuh. Jihad menentang musuh yang berada di luar. Jihad menentang musuh yang memusuh Islam daripada luar. Dan juga bila Allah Ta'ala menyebut tentang siapapun yang melakukan kebaikan, diberi pahala kebaikan. Siapa yang memberi syafaat pada kebaikan, maka dia juga mendapat pahalanya. Dan demikian juga yang melakukan kejahatan. Kemudian Allah Ta'ala mengajar umat Islam, sesama umat Islam, untuk mengucapkan tahiyah, ucapan selamat, ucapan panjang umur, aman, sejahtera dan kasih sayang. Kerana umat Islam perlu bersatu. Maka kesatuan umat Islam dipupuk daripada ucapan salam. Bila mana umat Islam sudah terbiasa memberi salam sesama mereka, maka ia adalah benih-benih kasih sayang, ukhuwah yang akan subur. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang musuh dalaman. Kalau sebelum ini disebut tentang ucapan salam supaya kita menguatkan ikatan dan hubungan. Tapi ada kelompok munafikin. Kata Allah, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ. Apa kena kamu wahai orang beriman? Kenapa kamu berselisih pandangan dan pendapat berkenaan dengan hal orang munafik? Yang kamu kenal sifat mereka, gerak-geri mereka yang sentiasa mencurigakan, kata-kata mereka yang sentiasa menghina agama, merendahkan, memburukkan Nabi SAW. Maka kenapa kamu tidak bersatu dalam menghukum orang munafik? Bukan kamu terbahagi kepada dua. Wallahu arkasahum bima kasabu. Sedangkan Allah Ta'ala telah menghukumkan mereka sebagai kafir disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan Allah juga telah menghukumkan kepada kamu supaya memerangi mereka.
kerana kejahatan kekufuran yang ada pada mereka. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, bila mana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Zaid bin Sabit, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar membawa umat Islam ke medan Uhud dalam satu peperangan, iaitu peperangan Uhud, maka tiba-tiba sekelompok munafikin seramai 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menarik diri. Maka sahabat-sahabat Rasulullah yang melihat kelompok munafikin yang menarik diri, sebahagian mereka berkata, naqtuluhum, ini pengkhianat wahai Rasulullah, kita mesti perangi mereka. Sebahagian umat Islam pula berkata, la, dia bukan pengkhianat, tapi dia tak nak pergi perang. Jadi umat Islam dia menghadapi kerenah golongan ini tidak bersatu perkataan mereka. Sebahagian kata ini munafik, ini pengkhianat, kita kena lawan. Sebagai orang Islam pula kata, jangan, dia kan Islam. Dia mengucap dua kalimah macam kita juga. Mungkin dia tak nak perang sebab dia ada sebab keuzuran. Maka Allah turunkan ayat ini. Kenapa kamu tidak bersatu menghukum mereka? Mereka ini terang menerang atau terang benderang kufur, bukan munafik. Secara terang-terang mereka lawan Rasulullah dengan menarik diri dalam peperangan. Ketika mana umat Islam bersiap siaga untuk berperang, mereka cuba melemahkan umat Islam, melemahkan semangat umat Islam, bahkan menghina kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menarik diri. Tak dengar kata Rasulullah, mereka dengar ketua mereka bin Ubay bin Salul. Maka orang Islam berpecah menjadi dua, satu golongan kata kita mesti lawan pengkhianat ni. Satu kata tak payahlah, biarlah. Maka Allah Ta'ala menegur, kenapa kamu tidak bersatu dalam menghukum mereka? Sepatutnya kamu dah nampak ini pengkhianat. Katakanlah seorang didapati mencuri, dan kita dah nampak dia mencuri, maka kita bersatu hati kata dia mencuri, dan kita menuntut supaya dia dihukum bila sabit kesalahannya. Maka tak patut pula ada yang cuba membela pencuri. Siang pencuri, dia mencuri sebab susah kot. Kot tu ada. Walau memang ternyata tak susah pun, memang dah habit dia. Dia senang. Bila kita nampak, kita mengetahui seorang tadi dah buat salah, maka kita patut sepakat kata dia salah. Sebab perlu manusia, khususnya orang beriman, berpegang pada prinsip hukum tanpa ada belas kasihan. Kerana ini hukum. Dia jelas. Umpama hukum haram dalam makanan, hukum haram dalam muamalah, tak patut kita ada dua puak. Satu puak kata boleh riba, kan terdesak darurat. Satu kata tak boleh. Akhirnya orang Islam pun berpecah pada dua pihak. Satu masih simpan dalam bank riba, satu simpan dalam bank Islam. Patutnya kita bersatu, benda jelas. Riba haram. Sama juga dengan perbuatan yang lain, umat Islam kena bersatu. Umpamanya Yahudi. Yahudi itu terang-terang musuh Islam. Allah sebut dalam Quran laknat mereka. Mereka dilaknat sampai hari kiamat. Tapi ada orang Islam berbaik dengan Yahudi, dan masih lagi wasangka baik kepada Yahudi. Walhal Allah dah terang benderang menyebut kejahatan Yahudi, membunuh para nabi, membunuh orang-orang baik, mengkhianati perjanjian. Tapi sebagai orang Islam, mereka ini walaupun bersama dengan kita, tapi mereka berlunak dengan Yahudi. Bukan sampai peringkat mereka bersama dengan Yahudi dalam kerjasama ekonomi, dalam kerjasama ketenteraan, dan hubungan antarabangsa dan lain-lain yang melemahkan umat Islam. Sebab itu tuan-tuan, masalah kita hari ini ialah umat Islam tidak bersatu dalam melihat kelompok-kelompok yang memusuhi Islam. Kita tak bersatu. Kita berpecah. Kita tahu ini golongan orientalis, ini golongan kapitalis, ini golongan liberal. Tapi kita tidak bersatu memerangi mereka dan menolak mereka. Misalnya transgender. Kelompok transgender dah terang-terang tukar jantina. Orang Islam, khusus kat Malaysia pun tak bersatu. Sebahagian masih lagi like dia. Ya, yang komen katakan negatif tu 3,000 komen. Tapi yang like dia 40,000. Padahal yang like ni juga orang Islam. Kenapa kita tak satu padu dalam menolak golongan-golongan transgender yang mengubah jantina, yang terang-terang melakukan perkara yang haram, yang mengubah ciptaan Tuhan dan merosakkan keturunan manusia. Lalu sebahagian masih lagi menjadi
peminat dia, menjadi penyokong dia, menguatkan ekonomi dia dan sebagainya. Maka ini kelemahan umat Islam yang perlu kita tangani. Kerana itu Allah Ta'ala tegur kita, wahai orang beriman, kenapa kamu tidak sepakat dalam menghukum orang munafik? Kenapa menjadi dua pihak sedangkan Allah telah menghukum mereka kafir? Aturiduna an tahdu man adallallah? Apakah kamu cuba nak beri hidayah orang yang Allah Ta'ala telah tetapkan kesesatan pada mereka? Kita tanya, Ustaz, bukankah kita memang diajar untuk berdakwah, memberi hidayah? Dakwahlah. Benar, itu perintah Allah. Tetapi bila mereka sudah berada dalam peringkat kesombongan, bukan mencabar, bukan melakukannya secara terang-terangan, maka peringkat ini bukanlah peringkat untuk kita beri hidayah pada mereka atau mengajak mereka, melainkan kita mesti keras dengan mereka. Kelompok yang jahil, kelompok yang buat maksiat dan keadaan malu, maka ini kelompok yang kita dakwah. Tapi kelompok yang mencabar pula, mencabar hukum Allah, bukan mengatakan perbuatan ini tidak salah dan menyesatkan pemikiran umat. Bukan dengan ada kelompok-kelompok yang hari ini bila sebahagian daripada suhakam cuba mengiktiraf golongan ini, maka kita kata, kenapa kita berpecah belah dalam menghukum kelompok-kelompok ini yang ternyata terang-terang melanggar hukum agama. Kemudian Allah menyebut, wa man yudlilillah, dan siapa yang Allah Ta'ala telah sesatkan, falan tajida lahu sabila, kamu tak akan jumpa sebab untuk beri petunjuk pada mereka. Maka apa yang perlu kita lakukan? Berkeras dengan mereka, keras, tunjukkan keras. Kita berlembut pada ruang-ruang di mana mereka masih ingin berfikir. Tapi bila mereka mencabut hukum Allah, maka kita perlu bertegas. Baik, kemuncak orang munafik ini, kalau kita mengambil sikap berjinak dengan mereka, dan juga saya katakan kelompok orang-orang yang mencabut hukum Allah, kita mengambil sifat jinak, apa kata mereka? Allah mendedahkan mereka ini, waddu, lalu mereka bercita-cita, lau takfurun, supaya kamu juga sesat macam mereka, kamu juga kufur macam mereka, kamu juga buat macam mereka, melanggar perintah Allah terang-terangan, menyanggar perintah Nabi SAW, dan kamu juga diajar untuk menyanggah agama kamu. Akhirnya kita lihat, bila kelompok ini dibiarkan, lalu mereka mempengaruhi orang Islam yang lemah agama untuk arguing pada semua benda-benda yang berkait dengan agama. Terus mengatakan ini tak bagus, dan sebagainya. Dengan kejahilan mereka. Kata mereka ingin kalau kamu kafir seperti mereka, fatakununa sawa'a, lalu sama. Artinya orang munafik saling mempengaruhi orang munafik yang lain. Kerana itu Allah Ta'ala memberi amaran kepada kita. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wal'anahumullahu walahum azabun muqim. Sesungguhnya Allah memberi amaran kepada orang munafikin lelaki dan perempuan dan orang kafir dengan neraka jahannam yang membakar. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah bagi mereka azab itu. Dan Allah melaknat ke semua mereka. Dan bagi mereka azab yang berterusan. Dan hadis Nabi SAW mengingatkan kita. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di. Kullu munafikin alimul lisan. Yang paling aku takut berlaku selepas kewafatanku ialah munafik yang petah berbicara. Maka digunakan kepetahan yang berbicara bagi menghina Islam. Kita tuan-tuan kalau gunakan kepetahan bercakap bagi membela Islam, bagi menjaga maruah Islam, bagi mengangkat Islam, bagi memperjuangkan Islam serta mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah orang yang dikehendaki dalam Islam. Tapi gunakan kepetahan bagi menentang Islam, menghina peribadi Rasulullah SAW. Walau kelompok ini kadang-kadang membuat satu NGO nama Islam, tapi isi kandungan kontennya semua menentang Islam. Menentang harta pusaka, menentang poligami, menentang perkahwinan Nabi SAW, menentang tentang bab menutup aurat. Tapi mereka ini kelompok yang cuba menjenamakan mereka sebagai Islam moderate. Tapi mereka langgar semua hukum. Bukan sebahagian mereka membenarkan zina asalkan suka sama suka. Bukan sebahagian mereka membenarkan cinta sesama jenis sebagaimana kalangan Ishaq Manji
seorang lesbian yang cuba menghalalkan cinta sesama wanita dalam bukunya tentang cinta. Dan ada orang Islam pula jual buku dia, mempromotingkan ataupun mempromosikan budaya tersebut. Ini budaya munafik. Kemudian kata Allah, fala tattakhidhu minhum awliya. Ingat, kalau kamu jumpa golongan-golongan seumpama ini, jangan kamu jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin kamu, pembantu-pembantu kamu, kawan-kawan kamu, tempat untuk kamu bermanja atau berkasih sayang. Jangan. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Tuan-tuan, bila kita sebut hijrah, maka hijrah ini terbagi kepada beberapa jenis hijrah. Kita ada beberapa jenis hijrah kerana merujuk kepada kelompok munafikin. Ya, hijrah yang pertama ialah hijrah daripada Mekah ke Madinah bagi membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hijrah yang terulung yang biasa kita dengar hijrah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da fatih Makkah. Lepas pembukaan kota Mekah, maka tak lagi dinamakan hijrah. Kerana hijrah pada peringkat pertama ini bagi membantu Rasulullah menguatkan agama. Yang kedua ialah hijrah munafikin. Hijrah munafikin ni maksudnya ialah, tuan-tuan sekalian, orang munafikin yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan Rasulullah. Ini hijrah juga, tapi hijrah untuk meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara hijrah juga ialah hijrah orang Islam daripada negara kafir harbi. Maka ini wajib. Dan hijrah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini juga nama hijrah. Dan hijrah ahli maksiat sehingga mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah. Juga hijrah. Perkataan hijrah maksudnya tinggalkan. Ada hijrah yang kita katakan positif. Hijrah tadi untuk mendapat kebaikan. Ada hijrah negatif, iaitu hijrah orang munafik meninggalkan Rasulullah SAW. Maka Allah menemplak kelompok dan golongan yang tidak mau berhijrah pada jalan Allah. Yang hijrah kerana Allah, bukan hijrah meninggalkan Allah. Berhubung dengan ayat ini, tuan-tuan sekalian, yang kita baca, ada sekelompok, dikatakan orang Islam, ataupun dengan yang mengaku Islam. Kelompok ini mengaku Islam dan mereka tinggal di Mekah. Mereka tidak mahu berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan bila mana berlaku peperangan antara orang Islam dengan musyrik Mekah, mereka bersama dengan musyrik Mekah. Mereka tidak mahu menzahirkan Islam mereka di hadapan musyrik Mekah. Tidak juga ingin menzahirkan Islam mereka di hadapan orang Islam supaya tidak nampak memihak. Mereka ialah golongan yang mencari keuntungan. Tengoklah siapa kuat. Kalau kuat orang Islam, mereka pun kata kami orang Islam. Kalau kuat pada orang kafir, kami tak Islam. Maka ini kelompok-kelompok munafikin. Artinya, kalau kita sebut munafikin ini, ada satu kelompok berada di Madinah. Itu jelas, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu lagi kelompok yang duduk di Mekah. Kerana mereka tengok orang Islam menang dalam perang Badar, orang Islam makin kuat. Tapi dalam masa yang sama, mereka masih berada di Mekah. Mereka juga nampak orang Mekah ni juga kuat. Mereka masih ragu-ragu siapa yang akan menang. Kadang-kadang nampak Islam kuat ni, kadang-kadang nampak orang kafir kuat. Lalu mereka kekal dalam keadaan berselindung. Tidak tunjuk Islam, tidak tunjuk kufur. Mereka menunggu peluang. Siapa menang? Kalau yang menang tu orang kafir, mereka bersama orang kafir. Kalau yang menang tu Islam, mereka bersama orang Islam. Ini juga kelompok munafik. Yang munafik ni banyak jenis. Ada munafik yang saya katakan terus menyembunyikan dengan tujuan merosakkan Islam. Ada munafik yang mencari kesempatan. Ini umpama monyet yang melompat mencari mana pokok yang banyak buah. Dia bukan Islamnya kerana iman pada Allah, kerana mencari keuntungan duniawi. Maka Allah dedahkan kelompok ini. Allah berfirman, fa in tawallau, kalau mereka berpaling daripada mentaati Allah dengan berhijrah bersama denganmu wahai Muhammad, fakhudhuhum, maka tawan mereka. Kalau mereka terlibat dalam peperangan, dalam menentang kamu, walau mereka orang Islam, tawan mereka. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, dan bunuh mereka kalau mereka bersama dengan puak-puak kafir. Ayat ini Allah Ta'ala menceritakan golongan orang yang kita sebut orang Islam, tapi selesa dengan orang kafir yang melawan orang Islam. Ini berlaku sepanjang zaman.
Kalau kita lihat hatta sekarang misalnya Zionis. Ada orang Islam bersama dengan Zionis bagi memerangi Hamas dan memerangi orang Islam. Seolah-olah bersetuju untuk Yahudi menguasai Baitul Maqdis. Lalu mereka bersama dengan tentera-tentera Yahudi. Mereka mendapat gaji daripada tentera Yahudi bagi memerangi orang Islam. Allah kata, kalau kamu jumpa orang Islam yang menyokong orang kafir, yang berada pada pihak orang kafir, dan berlaku peperangan antara kamu dengan mereka, jangan ragu-ragu untuk tawan mereka. Dan jangan ragu-ragu untuk membunuh mereka. Sebab mereka sudah berada pada pihak kekufuran. Sebab itu ulama membahaskan apa hukum orang Islam menyembelih orang kafir untuk lawan orang Islam. Ia berlaku banyak. Kalau kita tengok hari ini seperti sebagai orang Islam bersama tentera Amerika menawan kota Baghdad. Sebahagian orang Islam yang bersama orang kafir Yahudi hari ini untuk melawan orang Islam. Ia berlaku sepanjang zaman. Kalau zaman penjajah Inggeris dulu tuan-tuan, mereka bersama Inggeris untuk perang orang Islam dan menawan negara Islam. Mereka cukup dengan gaji dan jawatan yang ditawarkan oleh penjajah. Kalau kita sebut tali baru. Dan Islam disebut munafik. Ini munafik yang sanggup perangi orang Islam. Sedangkan orang Islam tak bunuh orang Islam. Tapi mereka sanggup bersekongkol dengan orang kafir. Maka kata Allah, kalau kamu berperang dengan mereka, jangan takut-takut untuk tawan mereka atau bunuh mereka. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Jangan sesekali kamu jadikan mereka penolong dan pembantu. Ini Allah ajar Rasulullah SAW. Bila berhadapan orang munafik, mereka nak keluar ikut perang, jangan ajak perang. Sebab mereka tak membantu menguatkan orang Islam. Mereka menimbulkan masalah. Kalau tahu watak ni watak orang munafik, jenis bukanlah orang yang kita katakan nak bersama dengan Islam, tapi lebih menghina Islam. Mereka ni senang memuji orang kafir, susah memuji orang Islam. Senang mengeji orang Islam, susah mengeji orang kafir. Senang berbangga dengan orang kafir, susah berbangga dengan orang Islam. Tapi mereka nak duduk dengan orang Islam. Maka kata Allah Ta'ala, jangan ambil. Jangan jadikan mereka bersama nanti menjadi musuh, gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Mereka membahayakan. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW, jangan dibiarkan orang munafik menyertai tentera Islam. Jangan dibiarkan. Kerana kerja mereka ialah melemahkan semangat umat Islam. Kemudian Allah berfirman, illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Melainkan orang-orang yang ada hubungan dengan kaum yang kamu ada perjanjian dengan mereka. Artinya di sana tuan-tuan, Allah mengajar siasah kharijiyah, politik antarabangsa. Kerana orang munafik ini, kalaulah dia duduk dalam negara di mana orang Islam ada perjanjian dengan negara tersebut, yang kita namakan sebagai muahadah, musta'min atau musta'manah, maka kelompok ini tak boleh diperangi sebab dia ada perjanjian aman. Artinya orang-orang sebahagian yang mengaku Islam duduk di negara orang kafir, bekerja dengan orang kafir, tapi kita dengan orang kafir tadi ada perjanjian damai. Kita saling tidak bermusuhan. Dan mereka orang munafik berada di situ, maka kita tak boleh usik mereka. Yang kita usik ialah orang-orang yang cuba untuk memerangi Islam. Yang cuba mengucap kacirkan saf Islam. Tapi kalau mereka dah duduk dengan orang kafir di negara yang mana kita ada perjanjian, kita tak boleh usuk mereka. Au ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum. Ataupun kalangan mereka yang mereka ni jenis munafik macam mana tuan-tuan? Munafik yang tidak memerangi orang Islam. Dan mereka juga tidak mau memerangi kaum mereka. Ada, sama ada kalangan orang kafir atau kalangan orang munafik. Mereka jenis munafik secara individu, enterprise punya orang. Maksudnya munafik seorang-seorang, tidaklah mereka meragukan orang lain. Ni jenis orang kafir, tidaklah mereka nak menentang Islam. Tidak juga mereka nak bersama Islam melawan kaum mereka sendiri. Tak nak. Tapi ngaku Islam. Maka golongan ini juga kita tak akan apa-apakan. Walaupun mereka kekal munafik, tapi mereka tidak mengancam Islam. Dan kalau kita lihat dalam fiqhul jihad, orang yang benar-benar diperangi oleh orang Islam ialah wa imma dia orang kafir atau orang munafik yang memang ingin memerangi Islam.
dan memurtadkan orang Islam. Tapi kelompok orang kafir yang kufurnya pada dirinya sahaja, atau munafik yang munafiknya pada dirinya sahaja, dia tak pernah cuba perangi Islam, dan dia juga tak mau membantu Islam memerangi musuh Islam, dia ni nak sibuk diri dia. Maka Allah memerintahkan orang ni jangan dia peduli. Orang ni jangan dia apa-apakan, biar dia. Sebab dia jenis cari kepentingan duniawi semata-mata. Walau sya Allah la sallatahum alaikum falaqatalukum. Kalau Allah Ta'ala inginkan, Allah Ta'ala menjadikan mereka menguasai kamu, supaya kamu dan mereka memerangi kamu. Artinya kata Allah Ta'ala, Allah menjaga kamu wahai umat Islam. Memang kerana munafik ni orang Islam boleh kalah, sebab mereka musuh dalaman. Tapi sejarah menunjukkan, setiap kali tentera munafik ini berhubungan dengan tentera kafir dalam menjatuhkan orang Islam, Allah Ta'ala akan beri kemenangan juga pada orang Islam, atau menjadikan orang Islam tetap mampu bertahan. Tetap mampu bertahan. Fa ini atazalukum falam yuqatilukum. Kalau golongan munafik yang tidak memerangi kamu, bahkan mereka menjauhkan diri mereka daripada kamu, falam yuqatilukum, dan tidak memerangi kamu, wa alqau ilaikumus salam, tapi mereka memilih jalan damai, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka kamu tidak boleh menganiaya mereka. Kata Islam bukanlah maksudnya atas nama tiada paksaan dalam agama. Orang-orang yang kufur tadi, kufurnya pada dirinya. Orang-orang munafik pada dirinya, maka kita tidak akan memerangi mereka. Tetapi kalau kufurnya bagi menentang Islam, dan munafiknya juga bagi mengancam Islam, maka ini dia akan diperangi. Jadi kita di sini Islam pegang satu asas, memerangi orang yang memerangi. Walaupun orang tu musuh Islam, tapi dia tak memerangi Islam, kita tak boleh perangi mereka. Kita tak boleh pukul mereka. Kita tak boleh tawan mereka. Sebab mereka tidak memerangi kita. Kufur dia pada diri mereka, munafik dia pada diri mereka. Tapi kalau mereka mula mengancam Islam, menghina Islam terang-terangan, maka kelompok ini mesti diperangi. Satajiduna akharin yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Ada kalangan mereka, mereka nak amankan kamu dan nak mengamankan kaum mereka. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Setiap kali mereka diajak untuk berperang, mereka tidak ingin terlibat berperang. Ini yang kita sebut golongan yang tidak mahu terlibat dalam apa-apa konflik. Mereka cuma nak jaga perut mereka. Fa illam ya'tazilukum, sekiranya mereka tidak menjauhkan diri mereka daripada kamu, wa yulqu ilaikumus salam, dan tidak memberikan perdamaian, wa yakuffu aydiyahum, dan tidak menahan diri mereka daripada memerangi kamu, fakudhuhum, maka tawan mereka. Waqtuluhum, perangi mereka, haisu sakiftumuhum, di mana pun mereka berada. Wa ulaikum, mereka itu semua kata Allah, ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, Allah berikan kekuasaan pada kamu untuk menguasai mereka. Ayat ini jelas menyebut ada orang munafik. Pertama, Allah nak beritahu kita, tuan-tuan sekalian, kita mesti sepakat dalam menghukum kelompok munafik. Sama ada sepakat dalam menghukum mereka dengan mengatakan kekufuran mereka, itu satu. Yang kedua, sepakat dalam bermusuh dengan mereka. Dan yang ketiga, bersepakat dalam mengecam mereka. Kecam perangai mereka, sifat-sifat mereka yang munafik. Kemudian Allah mengajar kita supaya jangan mengajar orang munafik menjadi pembantu dan penolong kita. Jangan ajar. Apa pun bentuk pertolongan, jangan ajar. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu, kalau orang munafik tadi bersama dengan musuh memerangi kamu, maka halal bagi kamu untuk membunuh mereka dan menawan mereka. Walaupun mereka mengaku Islam, boleh bunuh. Boleh menawan mereka. Dan Allah juga menjelaskan, kalau mana-mana orang munafik atau kelompok-kelompok yang punya hubungan dengan kelompok yang berdamai dengan Islam, maka kita tak akan perangi mereka. Dan ayat ini juga menyatakan tentang kelompok-kelompok yang senantiasa bersedia untuk kembali pada kekufuran. Orang munafik ni tuan-tuan, Islam ni di hujung tanduk. Cepatnya untuk kembali kepada kekufuran lebih cepat daripada panah keluar daripada busurnya. Mereka Islam kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu. Tetapi mereka sedia untuk berpulang pada kekufuran. Ini yang berlaku kepada, kalau kita baca dalam sejarah Islam, ini berlaku pada sekelompok orang Islam. Mereka ni macam tenang dengan orang kafir, tenang.
Sebab itu mereka mudah menyokong orang kafir, tapi tidak mudah menyokong orang Islam. Islam mereka cuma Islam nama, tapi berlaku konflik, mereka lebih mudah menyokong orang kafir berbanding Islam. Mereka lebih cepat ke arah kekufuran. Maka Allah ingatkan kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita diajar berhati-hati dengan golongan munafik yang sifat-sifatnya telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Sama ada mereka ini suka membawa provokasi fitnah pada umat Islam. Mereka melakukan penipuan dan juga tipu daya. Mereka benci kebaikan yang berlaku kepada umat Islam. Mereka sentiasa bersumpah palsu. Mereka suka mengutuk dan menghina orang Islam. Mereka suka mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Mereka tidak pernah redha dengan ketentuan Allah pada mereka. Mereka suka melakukan kerosakan di muka bumi. Dan mereka suka mengkhianati janji. Dan mereka menzahirkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. 10 sifat mereka yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Maka ini ingatan kepada kita supaya kita berhati-hati dengan kelompok dan golongan ini. Kalau kita tak perang sekalipun tuan-tuan, atas nama nak selamatkan agama, kalau kita jumpa orang-orang yang cuba menghina agama sendiri dan sebagainya, jangan kita mendekati mereka. Jangan bersahabat dengan mereka. Kita jumpa golongan yang lebih gemar menyokong orang kafir tapi menentang orang Islam, lebih gemar memuji orang kafir, menghina orang Islam, lebih gemar menutup keaiban orang kafir tapi mendedahkan keaiban orang Islam, bukan direka-reka pula keaiban yang tidak ada. Maka kelompok ini tuan-tuan, kita jauhi mereka. Semoga Allah selamatkan kita dan anak cucu kita daripada kelompok dan golongan ini, dan semoga Allah selamatkan kita juga daripada sifat-sifat munafik ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.